Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita seperti biasa dalam kelas Islam dan pengurusan. Pada minggu ini kita akan membincangkan berkaitan tentang bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-6 berkaitan tentang fiqh aulawiyat dalam pengurusan Islam. Okey, sebelum kita membincangkan perkara ini berkaitan tentang topik ini dengan lebih lanjut, bolehlah kita melihat dulu apakah kandungan pembelajaran yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Okey, yang pertama sekali kita akan lihat hasil pembelajaran yang mana daripada topik ini kamu semua nanti dapat menjelaskan apakah itu kepentingan fiqh aulawiyat dalam sistem pengurusan dan juga kamu dapat menghuraikan apakah aplikasi fiqh aulawiyat. Okey. Dan isi kandungan ataupun perkara yang kita akan belajar pada hari ini, yang pertama sekali kita akan melihat apakah definisi dan konsep fiqh aulawiyat. Yang kedua, asas-asas pertimbangan fiqh aulawiyat. Yang ketiga, bidang-bidang keutamaan fiqh aulawiyat. Yang keempat, aplikasi fiqh aulawiyat. Kelima, hubungan fiqh aulawiyat dengan pembangunan dan pengurusan. Yang keenam adalah kesan kepada pengabaian fiqh aulawiyat. So, ada 6 perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Kita lihat yang seterusnya. Okey, kepada pengenalan dululah kita nak tahu berkaitan tentang fiqh aulawiyat. Siapa sebenarnya yang mengasaskan ataupun yang mewujudkan fiqh aulawiyat ini? Okey. Fiqh aulawiyat ini merupakan istilah baru yang diperkenalkan oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Abdullah Al-Qaradawi, iaitu salah seorang cendekiawan daripada Mesir. Inilah dia. Selalunya kita sebut Syekh Yusuf Al-Qaradawi lah. Okey, yang memang terkenal dan kita tahu dia memang terkenal dalam bidang-bidang berkaitan tentang hukum-hukum tentang agama inilah. Dan Al-Qaradawi telah menjadikan karya Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyum Al-Jauziyah sebagai rujukan penting dalam menghasilkan idea mengenai fiqh aulawiyat ini. So, bukanlah orang cakap hukum ini ataupun fiqh aulawiyat ini tiba-tiba terjadi tanpa ada sebarang rujukan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dia banyak merujuk untuk menjadikan satu orang cakap fiqh aulawiyat ini ada daripada karya-karya Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Qayyim. Okey. Seterusnya kita lihat dulu definisi. Sebelum kita melihat maksud fiqh aulawiyat yang sebenar apa, kita kena tahulah dulu apa yang dimaksudkan dengan fiqh. Fiqh ini bermaksud kefahaman, iaitu kefahaman terhadap sesuatu hukum. Okey. Manakala perkataan aulawiyat pula berasal dari perkataan aula yang bermaksud unggul, utama dan penting. So di sini kita boleh lihat bahawasanya fiqh aulawiyat ni adalah fiqh keutamaan. Nanti kita akan tengoklah apa yang dimaksudkan dengan fiqh keutamaan ini kan. Okey. Dan antara istilah lain yang digunakan pakai oleh para ulama berkaitan tentang fiqh aulawiyat ini adalah kefahaman urutan amalan. Okey. Dan kalau kita lihat juga kefahaman kepada fiqh aulawiyat ini mampu membuka minda individu dan organisasi kepada penilaian yang lebih adil dan bersesuaian dengan kepentingan serta keperluan semasa. Dan secara umumnya ilmu ataupun fiqh aulawiyat ini adalah untuk mengajar, mendidik seseorang Muslim itu untuk mendahulukan perkara yang penting berbanding perkara yang kurang penting ataupun perkara yang langsung tidak penting. Okey. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak pilih perkara yang penting, perkara yang tidak penting dan perkara yang langsung tidak penting dalam kehidupan kita. Okey. Maka fiqh aulawiyat ini adalah salah satu usaha untuk meletakkan sesuatu perkara itu pada kedudukan yang sewajarnya. Sama ada dari segi hukum, dari segi nilai ataupun dari sudut pelaksanaannya itu sendiri. Okey. Kita lihat next. Ini adalah definisi fiqh aulawiyat secara bahasa dan juga istilah lah. Kalau dari sudut bahasa, fiqh aulawiyat ini lebih diterangkan kepada untuk kita memahami keutamaan, dan manakala dari sudut istilah pula meletakkan sesuatu pada kedudukan yang sewajarnya berdasarkan aspek hukum
nilai dan pelaksanaan, mendahulukan sesuatu perkara yang penting berbanding perkara yang kurang penting ataupun tidak penting langsung. Inilah yang dimaksudkan dengan fiqh aulawiyat. Jadi bila kita dengar saja berkaitan tentang fiqh aulawiyat, fiqh aulawiyat ini adalah fiqh keutamaan. Dia mengutamakan menunjukkan keutamaan yang mana satu yang penting, mana satu yang tidak penting, ataupun kalau ada yang antara kedua-dua tu, antara orang cakap yang penting tu mana satu yang kita nak pilih dulu. Dia ada cara dia lah, nanti kita akan tengok. Okey, kepentingan fiqh aulawiyat. Kenapa fiqh aulawiyat ni sangat penting? Yang pertama, disebabkan apa? Ia diperlukan dalam proses pembuatan keputusan. Contohnya kita buat dalam syura lah kan. Kita buat aplikasi syura. Contohnya kita nak pilih macam saya cakap pada minggu lalu berkaitan tentang pemilihan projek. Okey, ada dua projek yang sangat A dan B, kedua-duanya penting. So kita kena lihat yang mana dulu yang paling penting yang boleh memberikan maslahah kepada pekerja dan juga organisasi. So itulah diaplikasikan perkara ini dalam pembuatan keputusan. Fiqh aulawiyat ini digunakan untuk menentukan mana satu perkara yang lebih penting daripada perkara yang penting. Okey. Dan seterusnya ialah kepentingan fiqh al-aulawiyat ini juga adalah bagi meletakkan sesuatu pada kedudukan yang sewajarnya, sama ada dari segi hukum, nilai dan pelaksanaannya, mengukur keutamaan. Ini nanti kita akan tengok contoh-contoh. Sama ada kita contohnya lah kan, dalam sebuah organisasi, mana yang lebih penting, memberi gaji kepada pekerja dulu ke ataupun memberi bonus? Kita nampak, sebenarnya kalau ikutkan kita mesti memberi gaji dulu kepada pekerja. Itu yang lebih penting daripada kita memberi bonus. Sebab gaji itu adalah sumber makanan orang every month, maksudnya setiap bulan kan. Kalau bonus ni dia dapat macam 6 bulan, 3 bulan sekali kan. So kita tengok kepada kepentingan maslahah seseorang itu juga. Seterusnya, kepentingan fiqh aulawiyat ini juga adalah sebagai kayu ukur kepada kepentingan dalam perkara yang sama ataupun dua perkara yang berbeza. Contohnya ya, ini ni ada 3 contoh yang ditekankan di sini. Contohnya kita mendahulukan perkara usul berbanding perkara furu'. Contohnya mendahulukan amalan wajib berbanding amalan sunat lah. Kan kita solat 5 waktu dulu. Taklah orang cakap kita solat duha dululah. Solat duha lah je. Tak payah solat zuhur. Tidaklah. Itu sudah tidak tepat lah. Kita mendahulukan amalan yang wajib dulu berbanding amalan sunat. Apabila kita dah laksanakan solat 5 waktu, baru kita laksanakan solat sunat yang lain. Seterusnya, mendahulukan pengajian ilmu fardu ain berbanding ilmu fardu kifayah. Kita belajar tentang apa? Kita belajar Al-Quran, mengetahui Al-Quran fardu ain kan. Belajar tentang solat. Itu semualah. Kalau fardu kifayah ni, sebabnya kalau ada orang lain dah belajar, maka kita terlepas daripada perkara tersebut. Maksudnya kita tidak perlu lagi ni kan. Contohnya, macam orang cakap, belajar ilmu matematik, contoh itu fardu kifayah kan. Yang mana lebih utama, belajar Al-Quran ke ilmu matematik? Kita belajar Al-Quran dulu, baru kita belajar ilmu matematik. So dia fardu kifayah lah. Okey. Seterusnya, contoh pengamalan fiqh aulawiyat pada zaman Nabi atau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan dalam soal pembinaan dan pemurnian akidah lah masyarakat di Mekah berbanding menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Kalau kita lihat kepada sirah Nabi dalam penceritaan Nabi, pernah tak Nabi menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy dahulu kan? Tidak kan? Kaum kafir Quraisy. Tapi Rasulullah memberikan penekanan Nabi utama, dia pilih sama ada nak hancurkan berhala ke ataupun kita berdakwah untuk bagi faham penduduk-penduduk Mekah berkaitan tentang Islam. Rasulullah melihat lebih penting dan lebih utama kita membina dan memurnikan akidah masyarakat Islam. Dan kita lihatlah bagaimana Rasulullah berjuang dalam memurnikan, memberi penerangan berkaitan tentang Islam kepada masyarakat-masyarakat Mekah, yang mana ketika itu masyarakat Mekah masih berada dalam kekufuran dan tidak mengenal pun Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Manakala dari sudut pengurusan, contohnya ini yang orang cakap
yang semasa lah. Dari sudut pengurusan, membina ladang kelapa sawit sehingga berlaku penebangan hutan yang melampau dan menyebabkan kepupusan haiwan, tanah runtuh dan banjir kilat. Keputusan keutamaan yang salah lah. Maksudnya contohnya kan kita nak bina orang cakap ladang kelapa sawit ni, kita sanggup tarah kan, tarah semua hutan, tebang semua hutan dan menyebabkan haiwan-haiwan tu tidak ada tempat tinggal. Berlakunya kalau kita lihat sekarang ni isu-isu banjir apa semua sekarang ni kan. Okey, tanah runtuh, banjir kilat. Keputusan yang dibuat ini adalah keputusan yang salah. Dia tidak mengutamakan apa? Dia tidak mengutamakan keselamatan manusia itu sendiri, tidak melestarikan alam itu sendiri dan menyebabkan berlakunya kerosakan yang amat dahsyat dan besar. So itu sangat penting. Memang betul kita nak membina ladang kelapa sawit, kita nak dapatkan keuntungan, tapi tidak dibenarkan sampai boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang lain ataupun kepada makhluk-makhluk lain. Okey, seterusnya dari sudut masyarakat, memperbesarkan masjid atau membantu gerakan yang ingin memulihkan akhlak golongan remaja di sesuatu kawasan. Ini antara contohnya pertembungan dua kebaikan. Yang mana satu perlu diutamakan? Kita lihat. Dia ada dua situasi di sini dalam situasi masyarakat kita. Si A ini dia nak cakap kita besarkan masjid kita lah, tapi ada juga isu yang bagaimana banyaknya golongan-golongan remaja yang terpesong ataupun yang orang cakap tidak kurang pemahaman agamanya lah. So mana satu yang kita kena pilih? So kita kena pilih yang mana yang lebih utama lah, iaitu membantu gerakan yang ingin memulihkan akhlak golongan remaja. Apabila kita membantu gerakan yang ingin memulihkan akhlak golongan remaja ni, contohnya kita memberikan duit, derma lah apa yang kita ni kan, lepas tu memberikan kelas-kelas, dia akan membentuk remaja-remaja menjadi remaja-remaja itu baik, remaja-remaja itu faham tentang hukum, kan, dan tidak melakukan kerosakan kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Itu lebih besar. Kalau contoh kita membesarkan masjid, tidak ada salahnya. Tetapi kita kena tengok antara kedua ini mana yang lebih lagi utama. Apa yang perlu kita dahulukan. Begitu juga dalam kehidupan kita lah. Kan? Dalam kehidupan kita pun kita kena dahulukan. Contohnya mana yang lebih utama? Menonton cerita ke buat assignment? Kan? Yang lebih utama adalah assignment. Pergi kelas ke tidur? Okey, pergi kelas. Itu yang lebih utama. Fiqh aulawiyat. Fiqh yang kita pilih macam itu yang lebih utama untuk menentukan kehidupan kita lah. Okey, seterusnya ini adalah dalil maqasid syariah lah. Ni contohnya dalam inilah dalam Quran kan, dia sebut maksudnya apakah orang-orang yang memberi minum, orang-orang yang mengejarkan haji dan menguruskan Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini antara contohnya lah, kita boleh nampak perbezaan di situ Mana satu yang perkara yang lebih penting. Ini antara juga orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjat di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Okey. Ini adalah hadis berkaitan tentang maqasid syariah yang bismillahirrahmanirrahim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nanti saya betulkan di sini bukan Tuhan tu, Tuhan. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu itu adalah sebahagian dari iman. Nampak tak kat sini? Yang paling utama di situ adalah la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah dan kita faham bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang paling konsep rendah di situ adalah rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kan. Okey, itu antara perbezaan lah. Kita nampak di situ fiqh awalawiyat daripada ayat ataupun hadis yang berkaitan tentang maqasid ataupun kepentingan mana yang dahulu lebih utama. Okey. Okey, dalam kita mempelajari fiqh aulawiyat ini, kita mesti tahu asas-asas
pertimbangan fiqh aulawiyat. Okey, dalam pembincangan fiqh aulawiyat kita lihat maslahah hendaklah dipelihara berdasarkan ada beberapa hierarki ataupun susunan lah. Okey, yang dikenali juga sebagai tahap maslahah. Okey, maslahah ini apa? Maslahah ini asal daripada perkataan salaha yang bermaksud kebaikan. Maka maslahah itu bermaksud perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Okey, dia ada susunan dia, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Daruriyat ni perkara yang asasi. Kalau tidak ada boleh membawa kemafsadan ataupun membawa kerosakan ataupun menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan situasi yang tidak baik. Mesti ada. Daruriyat mesti ada. Nanti kita akan tengok. Hajiyat. Hajiyat ni adalah kehendak. Kalau dia maksudnya dia apa yang kita inginkan lah. Mesti ada lah. Tapi kalau tidak ada sangat pun masih boleh hidup. Dan tahsiniyat ni adalah pelengkap ataupun kemewahan. Contohlah tahsiniyat ini. Kita ada sebuah kereta, kita beli lagi satu kereta. Sebab apa? Sebab kita banyak duit. So kita boleh beli. Macam tu. Dia sebagai pelengkap ataupun penyeri sahaja di dalam sesuatu kehidupan kita. So, ini peringkat-peringkat dia, daruriyat, hajiyat dan juga tahsiniyat. Okey, bidang keutamaan fiqh aulawiyat. Okey, di sini pun kita kena lihat ada 6 bidang keutamaan fiqh aulawiyat. Yang pertama, mengutamakan perkara yang berkaitan dengan agama. Itu yang sudah pentinglah. Apakah perkara berkaitan tentang agama ini adalah perkara-perkara contohnya solat, kan? Benda-benda yang orang cakap kita tidak melanggar hukum syarak lah. Perkara-perkara yang ni solat, berpuasa, berzakat kan, itu semualah rukun iman tu kita kena tengok, akidah kita kan, belajar tentang iman itu sangat kita utamakan dulu mana yang lebih utama. Agama yang lebih utama daripada kalau kita berada dalam satu pertembungan, agama yang lebih utama daripada perkara yang lain. Okey, yang seterusnya yang kedua bidang keutamaan fiqh aulawiyat adalah mengutamakan perkara usul dan perkara furu'. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara usul dan apa yang dimaksudkan dengan perkara furu'? Perkara usul ini adalah disebut sebagai maslahah usul lah. Maksudnya masalahul usul ni perkara pokok. Dia ni menyangkut tentang i'tiqad ataupun keyakinan dalam kita berurusan lah. Contohnya berkaitan tentang akidah kita, tentang tauhid, tentang rukun iman yang 6. Tidak boleh ada percanggahan. Itu memang contohnya lah kan dalam situasi. Orang kata berkaitan tentang akidah lah. Kita tidak boleh menidakkan bahawa kita bukan orang Islam. Memang kita orang Islam dan kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menidakkan, dia boleh jadi kepada hukum kita kufur lah. Kita kafir kita keluar daripada Islam itu sendiri. So kita perlu mengutamakan perkara-perkara usul ataupun perkara-perkara berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang tauhid yang 6 lah. Okay. Dan kalau kita lihat di sini, seorang Muslim itu dalam masalah usul ini, dalam masalah usul ini harus dia benar-benar beriktikad lah, mempunyai keyakinan. Salah dalam kita beriktikad, maka orang itu boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kafir dan keluar daripada Islam lah perkara usul ini. Contohnya perkara usul ini, masalah masalah usul ini adalah contohnya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini dari sudut akidah, dari sudut akidah. Itu memang sudah kita kena yakin lah. Tidak boleh dah. Tidak ada pertikaian, tidak ada perbezaan, tidak ada perbincangan dah. Itu memang sudah qat'i lah. Okey, Allah tu satu-satunya tempat kita bergantung dan kita mesti tahu tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Lepas tu kita mengimani tentang kebenaran Al-Quran, tentang kesucian Al-Quran, mengimani tentang bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul yang maksum. Kita mengimani ataupun kita meyakini bahawasanya malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah itu ada, mengimani adanya hari akhirat, mengimani adanya takdir baik dan buruk, dan itu antara contoh-contoh masalah usul. Okey, apa pula yang dimaksudkan dengan furu'? Furu' ini adalah semua hal di luar daripada masalah usul tadi. Okey, seperti contohnya tentang cara kita beribadah, cara kita bermuamalah dan juga urusan dunia. Ia lebih besarlah, dia lebih luas yang mana ia menyentuh tentang aktiviti kehidupan semua
sepanjang kehidupan seorang Muslim itulah. Antara contohnya berkaitan macam mana cara solat yang betul, tentang fiqh zakat, fiqh puasa, fiqh haji, jual beli, sewa menyewa, fiqh muamalah dan perkara-perkara yang berurusan duniawi. Okey? Itulah yang dimaksudkan dengan usul dan juga furuk. Okey, seterusnya yang ketiga, perlulah memelihara maslahah berdasarkan susunan keutamaan. Kita dah tengok tadi kan, susunan keutamaan daruriyah, hajiyah, tahsiniyat. So kita kena utamakan daruriyah. Tak boleh kita letak tahsiniyat ke atas. Kita kena daruriyah dahulu, baru hajiyah, baru tahsiniyat. Okey, yang seterusnya mendahulukan nas ataupun dalil wahyu daripada akal. Ini perkara yang pentinglah dalam kehidupan kita. Jangan kita orang cakap akal kita kata betul, kita cakap dahulukan akal lah. Padahal di dalam Al-Quran telah menyatakan perkara itu adalah haram. Contohlah kan, makan rasuah. Dalam Al-Quran telah sebut. Kan memanglah tidak adalah sebut rasuah dalam Al-Quran tu. Maksudnya dalam tidaklah sebut buat bulat rasuah gini kan. Tapi dah dia ada sebut, contohlah paling senanglah arak. Kan kita cakapkan arak dalam ayat Al-Quran dah sebut jelas-jelas nyata-nyata bahwasanya meminum arak itu adalah perkara yang diharamkan. Tapi kita rasa macam ya ke? Aku okey je, macam tu lah. Dahulukan akal. Tidak bolehlah, kita mesti mendahulukan nas dalil wahyu daripada akal kita sendiri. So akal ni banyak kelemahan dan dalil Allah itu adalah dalil yang paling tepat dalam setiap perkara yang kita hendak buat keputusan lah. Okey, mendahulukan perbuatan yang bersifat jama'i, kolektif berbanding amalan fardhi individu. Dalam penentuan keutamaan fiqh aulawiyat ini, bidang keutamaannya adalah kita mesti mendahulukan perbuatan yang bersifat kelompok, bersifat kemasyarakatan berbanding bersifat individu. Nanti kita akan tengok ada contoh-contoh dia. Yang seterusnya mengutamakan fardu ain dan fardu daripada fardu kifayah. Ini yang biasalah macam saya terangkan tadi. Okey, seterusnya kita lihat pula aplikasi fiqh aulawiyat. Ada beberapa aplikasi fiqh aulawiyat atau aulawiyat ni yang perlu kita lihat dan faham lah. Okey, ada 3 di sini. Pertembungan maslahah vs maslahah. Contohnya macam mana kalau maslahan kan perkara yang baik kan. Bertembung dengan perkara yang baik. Mana satu yang kita utamakan. Okey. Dan ada juga pertembungan kemudaratan dengan mudarat. Ada. Contohnya dua-dua mudarat. Mana satu yang kita nak pilih? Ada juga rupanya ya perbincangan aplikasi macam tu. Fikir mudarat ni kalau kita ni kita tinggalkan sahaja. Tidak. Dia ada perbincangan. Contohnya kita nampak kedua-duanya mudarat, tapi mana yang lebih kurang mudaratnya? Nanti kita tengok antara contoh-contohnya lah. Seterusnya, pertembungan maslahah dan vs mudarat. Ini setentu-tentunya lah memang kita akan pilih maslahah. Nanti kita akan tengok satu persatu contohnya. Okey, yang pertama, pertembungan maslahah vs maslahah. Kepentingan yang sudah dikenal pasti lebih utama daripada kepentingan yang baru dikenal pasti. Perkara tu memang kita dah tahu dah lama dah. Dan ada satu perkara ni baru je kita tahu. Jadi kita mesti utamakan perkara yang kita dah lama tahu dah. Dalam organisasi kita lah contohnya kan. Okey. Seterusnya kepentingan yang besar lebih utama daripada kepentingan yang kecil. Okey. Contohnya dalam perjanjian Hudaibiyah lah yang kita boleh tengokkan apa kepentingan-kepentingan yang utama yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dalam organisasi kita lah. Mesti kepentingan yang besar dulu. Contohnya kita dalam projek. Okey, dalam bajet kita tu contohlah organisasi bajet 1 juta. Dalam 1 juta tu ada pembahagian untuk gaji pekerja. Contohnya lah kan, gaji pekerja. Okey, dan separuh lagi adalah untuk bonus pekerja. Mana kita lebih pentingkan? Kita pentingkan dulu perkara yang lebih besar lah untuk memberi gaji kepada pekerja itu. Okey, seterusnya masyarakat lebih utama daripada individu. Ini yang macam tadi diceritakan. Mesti mengutamakan jama'i dulu baru fardhi lah. Contohnya, contohnya adalah membelah haiwan eksotik. Contoh si Ali, dia duduk di satu taman and then dia ada belah lah binatang eksotik, tidak kisahlah ular ke kan, binatang-binatang eksotik yang sekarang ni lah kan. And then masyarakat di sekelilingnya tu merasa terganggu dan rasa tidak terancam lah dan rasa tidak selamat. So apa yang perlu dibuat oleh Ali?
mana dia nak utamakan, sama ada dia punya kepentingan dia ke ataupun kepentingan masyarakat. So dia mesti mengutamakan kepentingan masyarakat. Okey, berterusan lebih utama daripada sementara. Macam perancangan kewangan lah. Kita mesti ada perancangan kewangan secara, sebab perancangan kewangan ni kan secara berterusan kan. Macam itulah. Asas lebih utama daripada tambahan. Yang keenam, masa depan lebih utama daripada semasa. Berkaitan tentang pendidikan lah, kita tahu kita dah merancang. Contohnya kita dah ada anak. Contohlah macam saya dah ada anak. Contohnya, okey, saya dah merancang. Perkara yang mana lebih penting dahulu? Perkara yang lebih penting adalah pendidikan anak saya. Bukanlah contoh beli pakaian yang banyak, yang mahal, yang macam ada pakaian beli lagi kan. Kita fikir untuk masa depan anak tersebut. Itu antara pertembungan maslahah vs maslahah. Okey. Pertembungan mudarat vs mudarat. Okey, yang pertama, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Penetapan polisi lah. Ini antara paling penting. Contohnya kita dah letak satu polisi. Mana satu yang kita nak lebih utamakan dahulu? Kita kena tengoklah di situ. Okey. Yang kedua, bahaya seboleh-bolehnya wajar untuk dihapuskan. Contohnya kita nak kawalan penyakit macam sekarang ni kan. Pandemik COVID. Kita dah, orang cakap mudarat lawan mudarat lah. Mana yang kita nak ni? Mesti kita hapuskan, kita kawal dulu penyakit tersebut. Tidak boleh dihapuskan dengan bahaya yang lebih besar. Contohnya lah kan, sudahlah budak tu mengandung luar nikah. And then dia kata tak apalah. Itu dah mengandung luar nikah tu perkara yang sudah mudarat sebenarnya. And then kawan dia saja kau gugurkanlah. Pengguguran itu satu benda yang sangat bahaya, yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri dia. Kita tidak bolehlah menghapuskan bahaya tu dengan perkara yang lebih besar. Kita kena pilih mudarat yang lebih kecil. So mudarat yang lebih kecil dalam situasi ini, kalau anak luar nikah ni macam mana? Okey, kita kandungkan saja sampai lahirkan dan kita akan bagi kepada orang. Itu mudarat yang lebih kecil lah. Utamakan bahaya ringan berbanding bahaya yang besar. Bahaya yang khusus itu meluas umum. Turunkan contohnya gaji menteri lah. Macam sekarang ni kan kita nampak kan dari sudut kewangan sistem ekonomi negara kita kan. Mana yang lebih utama? Turunkan gaji pekerja biasa ke? Pekerja government biasa ke? Turunkan gaji menteri. Paling utama adalah dia tengok mudarat, kedua-dua mudarat kan, kita nampak turunkan gaji menteri itu mudarat, turunkan gaji pekerja government mudarat, tapi yang mana yang paling ringan adalah kita nampak di situ mudarat yang paling ringan adalah menurunkan gaji menteri. Sebab diorang dah banyak lagi ni kan, maksudnya mereka banyak lagi simpanan-simpanan lain, duit yang banyak kan. Tetapi kalau pekerja ini dipotong lagi dalam keadaan sekarang ni ekonomi yang tidak baik, maka akan mendatangkan darurat yang lebih besar. Okey, seterusnya pertembungan maslahah vs mudarat lah. Menolak keburukan, mengambil manfaat. Contohnya arak, pelaburan kan, macam ginilah. Mana yang lebih, ni kita mesti ambil yang maslahah lah. Arak ni memang kita dah tak tahu kan, dah memang sah-sah haram. Okey, keburukan kecil akan dimaafkan untuk mendapatkan maslahah yang besar. Contohnya pilihan raya lah. Okey, keburukan bersifat, mesti yang kita kena tengok sini, keburukan itu bersifat sementara dimaafkan demi kemaslahatan yang berterusan. Contohnya rawatan kanser. Contohnya lah ya kan, sebenarnya rawatan kanser macam kemoterapi, kita tahu dia keburukan, tetapi kita pilih mana? Masalah ke mudarat? Kita pilih mudarat itulah sebab kita tahu sebenarnya rawatan kanser tu akan mendatangkan mudarat kepada diri seseorang, tetapi dia akan membawa kebaikan. Bukanlah kita cakap tolak, tak mau. Ini memang mudarat ni, tak boleh nanti badan saya rosak saya ni kan. Tidak. Rawatan kanser walaupun kita nampak awal-awal sudah menyakitkan, tetapi ia mendatangkan kebaikan kepada diri seseorang. Yang keempat, kemaslahatan yang sudah pasti dengan keburukan yang baru dijangka. Contohnya kita buat pelaburan. Kita dah tahulah dari sistem pelaburan tu macam manalah, mana yang lebih baik, mana yang mudarat. Itu yang kita kena bezakan. Okey, aplikasi fiqh aulawiyat dalam pengurusan, yang mana kalau kita lihat fiqh aulawiyat ini dia menjadi dasar dalam pengurusan, lepas tu dia mewujudkan kesedaran dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah, dan projek-projek pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan seimbang apabila kita mempraktikkan, kita mengaplikasikan fiqh aulawiyat ini dalam sistem berorganisasi. Dan seterusnya lagi,
penggunaan fiqh aulawiyat ini juga dalam organisasi dapat mengelakkan kesan buruk terhadap masyarakat, tumbuhan dan haiwan, yang mana kita ada tadi kan contoh-contoh yang saya bagilah, dan seterusnya memanfaatkan sumber manusia ke arah kebaikan dan mengelakkan pembaziran ataupun sumber secara berlebihan. Yalah, macam kita cakap lah, contohnya buat je projek semua, habiskan je duit. Kita tak fikir sebenarnya projek tu tidaklah mendatangkan keuntungan, dia memberikan pembaziran lagi kan. Tapi kita tidak melihat dan kita tidak menggunakan fiqh aulawiyat dalam buat keputusan, maka terjadilah perkara-perkara pembaziran ini. Okey, fiqh aulawiyat dalam pengurusan. Fiqh aulawiyat ini memainkan peranan penting dalam pengurusan Islam. Itu memang sudah kita pastilah. Dan fiqh aulawiyat ini juga menjadi panduan dalam menentukan tindakan yang harus didahulukan dan diutamakan pelaksanaannya berbanding dengan tindakan-tindakan yang lain. Dan ia juga menjadi panduan kepada semua manusia ataupun pengurusan dalam sebuah organisasi untuk menentukan sama ada tindakan yang diambil itu boleh membawa kebaikan ataupun keburukan dalam jangka masa panjang ataupun dalam jangka masa pendek. Okey, contoh fiqh aulawiyat dalam pengurusan. Contohnya, seseorang accountant telah ditugaskan memperuntukkan dana untuk menambah pekerja di bahagian pemasaran untuk meningkatkan pendapatan syarikat. Dalam masa yang sama, terdapat seseorang kaki tangan yang memerlukan sejumlah wang yang besar untuk pembedahan. Situasi ini mana yang kamu pilih? Yang mana yang perlu diutamakan? Sama ada nak memperuntukkan dana untuk menambah pekerja ke ataupun memberikan duit kepada kaki tangan yang dia ada masalah kesihatan untuk pembedahan. Okey, jawapannya adalah kita kena pilih yang lebih utama adalah untuk memberi kepada kaki tangan kita yang memerlukan wang untuk pembedahan besar tadi, sebab dia melibatkan tentang nyawa. Okey, kedua. Okey, pekerja-pekerja yang membuat dua tuntutan terhadap pengurus. Satu, minta untuk sediakan ruang solat sebab tidak ada ruang solat dekat tempat pekerja mereka lah. Dan kedua, menyediakan ruang rehat untuk para pekerja beriadah. Mana yang lebih penting? Okey, yang lebih penting adalah menyediakan ruang solat. Okey, dan seterusnya, contohnya, organisasi yang dimiliki oleh orang Islam dan majoriti pekerja adalah Muslim. Okey, kerajaan telah memperuntukkan hanya 5 hari cuti umum setahun untuk perayaan. Okey, contohnya 2 hari raya puasa, 1 hari raya korban, 1 hari Christmas dan Maulud, 1 hari Ma'al Hijrah dan Taipusam. So, yang mana paling utama kita berikan kepada pekerja kita? Itu persoalannya di sini. Okey, yang paling utama kita bagi cuti hari raya lah, kan? Yang ni orang cakap boleh bagi, boleh tidak. Tapi ini benda yang paling utama lah. Memang kita dah cakap memang 5 hari ni memang kita cuti lah. Okey. Seterusnya, okey, contoh-contoh lain dalam pelaksanaan fiqh aulawiyat dalam pengurusan ini juga. Contohnya pemberian bonus dengan pemberian gaji. Kita kena tengok lah. Okey, kenalah beri gaji dahulu. Okey, penetapan cuti. Kita dah tahu ada cuti wajib, ada cuti yang tidak wajib, ada cuti sakit. So, kita dah ada keutamaan yang mana kita letakkan dalam pekerja kita. Okey, krisis ekonomi dan kewangan. Kita kena lihatlah di situ pengurusan risiko. Digunakan dalam orang cakap fiqh aulawiyat ni digunakan dalam perkara-perkara ni lah. Pelanggaran polisi dan peraturan organisasi dari sudut belanjawan pun digunakan. Okey, dasar dan polisi negara. Membentuk dasar dan polisi negara, kita kena menggunakan kaedah fiqh aulawiyat ini. Okey, contohnya gejala sosial. Dari sudut-sudut kita lihat banyaknya kes-kes pembuangan bayi. Dia memberikan kemudaratan. Jadi untuk mengelakkan kemudaratan tu, kita sediakan BBH lah. Okey, bayar zakat dengan wang, isu vaksin sekarang ini kan. Untuk kita mengelakkan daripada berlakunya kemudaratan kepada masyarakat itu sendiri, maka kita wajibkan untuk bervaksin. Dan kalau kita lihat apa yang seterusnya, last sekali adalah pergi haji banyak kali, sama ada derma, sedekah ataupun wakaf. Sebaiknya adalah derma, sedekah dan wakaf. Dia akan memberi lagi lebih banyak manfaat kepada masyarakat ataupun manusia. Okey, kita dah tengok tadi kelebihan ataupun kepentingan pengamalan fiqh aulawiyat dalam pengurusan. Dan di sini kita tengok, jika sesebuah organisasi ataupun masyarakat itu tidak menggunakan ataupun mengabaikan sistem atau fiqh aulawiyat inilah.
Okey, yang pertama, manusia akan mengikut hawa nafsu semata-mata dalam membuat keputusan, menjerumuskan manusia kepada kerosakan dan kemudaratan, itu sudah pasti. Kepentingan awam tidak dibela dan dinafikan, sebabnya kita hanya memikir kepentingan diri sendiri sahaja dan melahirkan manusia yang bersifat tamak, mementingkan diri, membina empayar masing-masing tanpa memikirkan perkara yang lebih penting kepada untuk masyarakat. Melahirkan masyarakat yang mengenepikan agama dan memikirkan keuntungan semata-mata. Kemaslahatan Islam diabaikan kerana hanya memikirkan hal-hal keduniaan sahaja. Maksudnya, di sini dia tidak memikirkan kepentingan halal dan haram dalam setiap perkara ataupun pekerjaan yang ia lakukan. Maka di sini kita boleh lihat aplikasi fiqh aulawiyat ini sebenarnya memerlukan penguatkuasaan undang-undang dan garis panduan yang jelas bagi memastikan perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang mana kalau kita lihat pihak atasan janganlah terlalu rakus untuk mengejar keuntungan sehingga mengabaikan hubungan manusia sesama manusia. Okey, secara kesimpulannya, fiqh aulawiyat ini sangat memainkan peranan penting dalam pembangunan, pengurusan dan pelaksanaan sebuah organisasi. Bukan sahaja organisasi tapi terhadap kehidupan masyarakat dan juga negara itu sendiri. Dan kefahaman terhadap kaedah ini dapat membantu individu, masyarakat ataupun organisasi itu membuat perancangan dan tindakan mengikut keutamaan dan keperluan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Dan ia juga akan membawa organisasi itu ke arah kemajuan dan kestabilan. Kerana apa? Kerana semua hak pihak diambil kira dan dipertimbangkan. Okey, itulah kepentingan fiqh aulawiyat. Okey, sampai di sini sahaja perbincangan kita berkaitan tentang fiqh aulawiyat. Seperti biasa, jika ada kamu tidak faham ataupun kurang pasti, kamu bolehlah mesej saya dan tanya berkaitan tentang topik dan tajuk ini. Okey, oleh itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.